Kaedah menjawab soalan hebat menggunakan teknik kempunan. Sumber rujukan daripada Cikgu Muhammad Jamil. Bahagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang mengikuti pengajaran pada hari ini. Okey, hari ini saya akan menerangkan satu teknik yang boleh digunakan untuk menjawab soalan hebat. Teknik ini agak mudah, sangat mudah untuk digunakan oleh pelajar. Okey, teknik ini adalah teknik kempunan. Apakah itu teknik kempunan? Okey, teknik ini kita ambil daripada satu perkataan, itu perkataan kempunan. Kemudian kita pisahkan perkataan ini menjadi 4. Okey, kita lihat bagaimana kita pisahkan. Okey, kita ambil KI. KI bermaksud kempen kesedaran. M bermaksud media massa. P bermaksud pendidikan. Unan bermaksud undang-undang. Jadi formula kempunan. KI kempen kesedaran, M media massa, P pendidikan, Unan kita ambil Unan itu undang-undang. Kita ambil ejaan UN tu, undang-undang. Okey. Soalan bagaimanakah yang sesuai menggunakan teknik kempunan? Okey, adakah semua soalan sesuai? Okey, kita lihat soalan bagaimana yang sesuai menggunakan teknik kempunan. Okey, soalan yang memerlukan jawapan tentang cara, langkah, usaha, tindakan, cadangan, apa yang perlu anda lakukan. Okey, bagaimanakah untuk menyelesaikan sesuatu masalah, Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh menggunakan teknik ataupun formula kempunan. Okey, sekarang kita lihat satu contoh soalan sebelum kita nak menggunakan teknik kempunan. Okey, kita lihat soalan. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara? Okey, berdasarkan soalan kita akan lihat respon kata tugas ataupun kehendak soalan. Okey, kehendak soalan kita lihat. Bagaimana pada pendapat anda, bagaimanakah cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara? Okey, jadi respon kata tugas dia ataupun kehendak soalan dia adalah cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara. Okey, jadi kalau kamu perhatikan yang berwarna merah itu adalah respon kata tugas. Okey, soalan ini apabila kita nak menjawab, kita akan menggunakan teknik kempunan Okey, jadi kita lihat kempunan. Okey, yang pertama adalah kempen kesedaran, yang kedua media massa, yang ketiga adalah pendidikan dan yang keempat undang-undang. Okey, jadi kita lihat balik kehendak soalan. Cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara adalah pertama, melalui kempen kesedaran. Yang kedua, melalui media massa. Yang ketiga, melalui pendidikan. Dan yang keempat, melalui undang-undang. Jadi keseluruhannya sudah ada 4 isi. Tetapi bagi soalan hebat, bagaimana kita nak menghuraikannya? Okey. Setiap satu isi kamu mesti tulis dalam satu perenggan, di mana dalam satu perenggan mesti menghuraikan isi. Ambil satu isi, contohnya kempen kesedaran, isi, kemudian kamu huraikan, kamu letakkan contoh, kemudian kamu letakkan kesimpulan, kesimpulan ataupun penutup ataupun inference. Okey. Okey, sekarang ni kita akan lihat bagaimana. Okey, kita lihat isi yang pertama tadi, kempen kesedaran. Okey, kita lihat soalan So, kita lihat sekali lagi. Pada pendapat anda,
bagaimanakah cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara? Okey, sebelum itu kita lihat di bahagian atas ya, kita ada petunjuk dekat sini. Ya, petunjuk ini ya kita lihat RKT ataupun respon kata tugas berwarna merah, PW penanda wacana berwarna hijau. Okey. Jadi kita lihat fakta pertama iaitu kempen kesedaran. Okey. Bagaimana kita nak menghuraikan? Okey. Kita ayat pertama mestilah kita nyatakan tentang isi. Okey. Jadi ya, mesti ada penanda wacana. Ya, penanda wacana kita boleh letakkan respon kata tugas, kemudian kita letakkan isi. Kita lihat ya bagaimana. Antara cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara adalah melalui kempen kesedaran iaitu kempen cinta akan negara. Okey. Di sini ya ayat yang pertama kita telah meletakkan kempen kesedaran. Ya. Okey, isi pertama. Kemudian isi yang kedua. Kita memberi contoh kepada isi pertama. Okey, apabila kita nak memberi contoh, kita mesti meletakkan penanda wacana contoh. Okey, penanda wacana contoh. Sebagai contoh, dengan mengadakan kempen mengibarkan bendera Malaysia sewaktu Hari Kemerdekaan. Kemudian kita letak huraian yang seterusnya. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran agar kedaulatan negara tetap terpelihara. Jadi di sini kita meletakkan huraian. Ya. Huraian kepada contoh tadi. Okey. Seterusnya, ayat yang seterusnya ya adalah ayat menggambarkan kesimpulan ataupun penutup ataupun inference. Okey. Jadi kita ambil penanda wacana untuk penutup. Ya. Okey, kita ambil satu. Contohnya kita tulis kesannya. Kesannya ia dapat, kemudian kita kaitkan dengan kehendak soalan tadi, respon kata tugas. Ianya dapat meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara. Okey, ingat apabila anda memberikan isi pertama, kempen kesedaran, kemudian anda bina persoalan, ya, persoalan supaya anda boleh memberi huraian dan juga contoh. Persoalan apa? Persoalan contohnya ya, anda persoalkan kenapa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana. Okey. Jadi ya, dengan secara tidak langsung anda boleh menghuraikan tentang isi pertama. Gunalah penanda wacana yang bersesuaian dan letaklah respon kata tugas. Ya, respon kata tugas. Tidak semestinya setiap ayat mesti ada respon kata tugas. Ya, bergantung. Okey, sekarang kita lihat. Ayat yang pertama kita akan dapat 1 markah, ayat kedua 1, ayat ketiga 1 dan ayat keempat 1 markah. Untuk satu isi kita sudah mendapat 4 markah. Itu baru satu isi ya. Dan kita lihat isi yang kedua. Ya, media massa. Okey, sama juga soalan tadi ya. Berdasarkan soalan tadi ya. Pada pendapat anda bagaimanakah cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara? Okey, fakta yang kedua, di samping itu peranan media massa. Okey, kamu boleh buat ayat yang pendek saja ataupun kamu nak letakkan respon kata tugas di situ, ya, untuk menyedapkan ayat kamu, ya. Okey, sebagai contoh di samping itu peranan media massa juga penting sebagai cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara. Boleh. Ataupun kamu nak buat ayat pendek saja. Di samping itu peranan media massa. Nota. Okey. Kemudian berilah contohnya. Sebagai contoh, rangkaian televisyen boleh menayangkan dokumentari mengenai kepentingan sebuah negara yang berdaulat. Okey. Huraian yang seterusnya. Hal ini agar dapat menyampaikan maklumat tentang kepentingan meningkatkan kesedaran rakyat agar menjaga kedaulatan negara. Okey. Dan ayat yang akhir adalah ayat kesimpulan ataupun penutup ataupun inference. Jadi kita ambillah kata penanda wacana yang menunjukkan penutup ya, penutup. Jadi kita boleh ambil perkataan kesan. Apa yang berlaku?
timbulkan persoalan. Kesannya, timbullah kesedaran rakyat agar menjaga kedaulatan negara. Yang warna merah ni maksudnya kita petik daripada respon kata tugas. Ya. Maka kita lihat ayat yang pertama kita akan dapat 1 markah, begitu juga ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Jadi untuk isi yang kedua kamu juga akan mendapat 4 markah. Okey. Dan kita lihat isi yang seterusnya. Pendidikan. Okey. Selain itu, peranan pendidikan. Kamu boleh nak letakkan respon kata tugas di sini ya, sambungkan bagi ayat ini lebih cantik lagi, ataupun kalau kamu tak mau letak pun tidak ada masalah. Okey. Kemudian kita lihat isi yang kedua, kita berikan contoh kepada pendidikan. Okey, kamu nak bagi huraian ke ataupun contoh dulu ke, tak kisah mana-mana. Sebagai contoh melalui mata pelajaran sejarah, mata pelajaran civics dan juga kewarganegaraan. Hal ini demikian, kita memberi huraian kepada contoh tadi ya. Hal ini demikian kerana melalui pendidikan ia dapat memantapkan pengetahuan sejarah negara Malaysia agar masyarakat dapat memelihara kedaulatan negara. Nampak? Kita letakkan isi ya. Semula kemudian kita huraikan dia, kemudian kita kaitkan dengan respon kata tugas. Okey, menjawab persoalan. Okey. Kemudian kita membuat penutup ya, ataupun inference, carilah perkataan ataupun penanda wacana yang bersesuaian. Okay. Kesannya, anak-anak terdidik sejak kecil tentang kesedaran memelihara kedaulatan negara. Jadi ingat, sekali lagi saya nak ulang, apabila kita meletakkan isi ya, isi yang ketiga ini, sama juga kita timbulkan persoalan untuk kita bagi contoh ya, untuk kita nak huraikan ya, kita timbulkan persoalan apa, kenapa, siapa, bagaimana, di mana. Ingat ya, janganlah pula kamu panik sekiranya kamu dapat fakta yang pertama tetapi kamu tak dapat nak beri contoh ya, ataupun kamu hanya dapat memberi contoh tapi kamu tak pandai nak urai. Okey? Tak kisahlah mana-mana satu kamu boleh letakkan. Okey, apa yang sedap yang kamu rasa yang boleh menerangkan semaksimum yang mungkin ya. Okey? Jadi kamu boleh dapat markah di situ. Tetapi ingat, mesti ada penutup ataupun inference ya, mesti ada penutup bagi isi kamu ya. Setiap isi mesti ada penutup dia. Ingat, setiap isi mesti ada contoh, mesti ada huraian dan mesti ada penutup. Tetapi bila dalam kamu nak memberi contoh ataupun huraian, kamu start dekat situ, kamu jangan tunggu, kamu teruskan saja ya. Mana yang boleh kamu bagi, tetapi penutup mesti ada. Okey? Okey, kita lihat ayat pertama 1 markah, begitu juga ayat kedua, ayat ketiga dan ayat 4. Jadi bermaksud untuk isi yang ketiga kamu juga dapat 4 markah. Sekarang kita lihat untuk isi yang keempat, undang-undang. Ya, cara meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara adalah melalui ya, undang-undang. Kita lihat. Kita letakkanlah penanda wacana memulakan isi baru. Okey? Justeru itu, kerajaan boleh memperkenalkan undang-undang untuk meningkatkan kesedaran rakyat agar kedaulatan negara tetap terpelihara. Okey, kamu lihat ya, petunjuk tadi ya, saya dah terangkan kamu, yang berwarna biru adalah fakta ataupun isi, yang berwarna hijau itu adalah penanda wacana, yang berwarna merah itu adalah respon kata tugas. Okey. Sebagai contoh, mengenakan hukuman berat kepada pembelot negara seperti hukuman buang daerah. Hal ini agar timbul kesedaran atau keinsafan dari melakukan perbuatan yang tidak memoral di mana ia akan meningkatkan kesedaran rakyat agar memelihara kedaulatan negara. Penutup dia, kesannya kesalahan yang sama tidak akan diulangi oleh rakyat yang lain dan kedaulatan negara tetap terpelihara melalui peningkatan kesedaran dalam kalangan mereka. Okey, jadi kita lihat ayat yang pertama 1 markah, ayat kedua 1 markah juga, ayat ketiga 1 markah dan begitu juga ayat keempat 1 markah. Jadi untuk isi undang-undang saja ya, kamu berjaya huraikan dan mendapat 4 markah. Okey, saya harap ya kamu boleh memahami ya teknik yang saya bagi ini ya.
dan kamu boleh praktikkan. Okey, mudah saja teknik kempunan. Ya, kataan kempunan itu pisahkan kepada 4. Ya, setiap satu membawa maksud yang tertentu. Ya, kemudian kamu huraikan. Okey, dan kita akan sambung lagi teknik ini di bahagian yang kedua. Okey, sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.